Okey, Assalamualaikum semua. Pertama sekali, cikgu nak doakan kamu semua sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Okey, baik. Selamat pagi. Jadi cikgu harap kamu semasa menonton video ini, kamu semua dah makan dah isi perut, dah minum, bagi badan tu dah bertenaga. Barulah boleh belajar, betul tak? Okey, jadi pertama sekali cikgu nak memperkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu ialah Muhammad Aslam bin Mat Razani. Jadi boleh panggil cikgu Aslam lah. Okey. Sebab apa cikgu perkenalkan diri? Sebab ini merupakan kali pertama kita bersama. Jadi ini kali pertama kita bersama. Jadi cikgu akan mengajar subjek Bahasa Melayu bagi kelas kamu selama 3 bulan. Jadi cikgu harap kamu semua dapat bagi kerjasama yang sangat baik. Sebab apa? Sebab cikgu percaya murid-murid dalam kelas tahun 2A ini semua bagus-bagus dan semua baik-baik. Okey, baik. Jadi hari ini cikgu akan mengajar berkaitan sesuatu. Berkaitan apa tu? Okey, jom kita pergi ke slide yang seterusnya. Jadi cikgu, sebelum cikgu mengajar, cikgu akan menerangkan dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita yang pertama ialah murid dapat menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif. Yang kedua, murid dapat menjawab 3 daripada 5 soalan yang diberikan. Yang ketiga ialah murid dapat menghargai dan bangga akan sekolah. Jadi inilah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Untuk pembelajaran kita hari ini, cikgu akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2. Jadi, kalau kamu nak buka pun boleh buka sambil-sambil tengok video ini. Okey. Kita pergi kepada muka surat yang keempat. Kita tengok tajuk yang paling besar kat situ ialah Sekolah Kebanggaanku. Maksudnya hari ini sekolah kebanggaanku. Sekolah kebanggaan kepada kita semua. Jadi kalau kita tengok, ada perkataan menulis. Jadi hari ini, seperti yang cikgu dah ceritakan ataupun cikgu dah terangkan mengenai objektif pembelajaran kita, iaitu menulis ataupun murid dapat melakukan penulisan secara naratif atau bukan naratif. Okey, jadi hari ini kita belajar macam mana nak buat penulisan naratif atau bukan naratif. Okey, baik. Kita tengok kepada buku surat yang keempat ini. Kita tengok ada 2 warna pada setiap ayat. Kalau kita tengok, ada ayat yang diwarnakan dengan hitam. Ada ayat yang diwarnakan dengan merah. Jadi kenapa ayat ini diwarnakan dengan hitam, ayat ini diwarnakan dengan merah? Sebab apa? Kita baca contoh. Sekolah ini dibina pada 1 Disember 1951. Warna hitam. Warna merah terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Okey, baik. Jadi, begitu juga dengan yang lain-lain. Murid-murid bolehlah membaca secara sendirian. Okey, boleh. Baca. Tujuan dibina membasmi buta huruf. Yang warna merah menyediakan tempat murid belajar. Jadi kenapa ada warna merah? Kenapa ada warna hitam? Tapi tak apa, cikgu akan terangkan pada bahagian yang seterusnya. Pergi kepada muka surat yang kelima. Kat sini kita tengok, betul tak? Ada satu apa orang kata? Ada satu perenggan, bukan satu perenggan. Ada satu karangan, karangan pendek ataupun satu penulisan yang mana menjelaskan tentang sekolah ini. Okey, tetapi kalau murid-murid perasan, ada beberapa ruangan kosong yang perlu diisi oleh kita bersama. Tapi sebelum itu, jom kita baca dulu penulisan ini berkaitan apa? Secara sebab apa? Tentang apa penulisan ini? Okey, jom kita baca bersama-sama. Okey, 1, 2, 3. Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Disember 1951. Sekolah ini ruangan kosong. Kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok-pokok bunga. Perenggan yang kedua.
Penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Selain itu, sekolah ini juga dapat ruangan kosong. Kita pergi kepada perenggan yang ketiga. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti ruangan kosong. Murid-murid Sekolah Kebangsaan Lanai mempunyai ruangan kosong. Semua murid berikrar ruangan kosong. Jadi kalau murid-murid lihat, ada 5 ruangan kosong yang perlu diisi. Kalau kita tengok pada muka surat yang keempat tadi, betul tak? Kita tengok ada ayat yang diwarnakan dengan hitam, ada ayat yang diwarnakan dengan merah. Jadi itulah tujuan dia. Maksudnya kat sini, kita perlu mengisi ruangan-ruangan kosong ini dengan ayat yang telah diberikan pada muka surat keempat tadi, yang diwarnakan dengan warna merah. Jadi ayat-ayat yang warna merah tu kita kena isi dekat ruangan kosong ini. Jadi cikgu harap kamu semua fahamlah. Tapi kamu jangan risau. Cikgu akan bersama-sama dengan kamu untuk mengisi ruangan kosong ini. Tapi sebelum itu, kalau kamu perasan, ada perkataan buta huruf. Jadi apa itu buta huruf? Apa itu buta huruf Kalau mak kamu tengok ataupun ayah kamu, kakak kamu, abang kamu tengok bersama-sama dengan kamu video ini, cikgu yakin mak kamu, ayah kamu ataupun adik-beradik kamu tahu apa itu buta huruf. Tapi tak apa, cikgu jelaskan serba sedikit. Okay, buta huruf ini adalah mereka ataupun kanak-kanak ataupun orang dewasa sekalipun yang tak dapat membaca. Yang tak dapat membaca, yang tak dapat mengenal huruf, yang tak dapat membezakan huruf. Jadi mereka-mereka inilah yang buta huruf. Jadi sekolah ini dibina untuk membasmi buta huruf. Okey, itu sahaja. Orang kata apa? Iklan. Iklan mengenai menjelaskan tentang buta huruf. Jadi kita teruskan. Betul, tadi cikgu dah bagi tahu yang kita akan bersama-sama mengisi ruangan kosong ini. Okey, jadi jom sama-sama kita mengisi ruangan kosong ini. Okey, pertama sekali kita lihat dulu pada perenggan yang pertama. Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Disember 1951. Sekolah ini ruangan kosong. Kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok-pokok bunga. Kalau murid-murid faham, kalau kita tengoklah, pada perenggan yang pertama ini, ia menjelaskan berkaitan sekolah tersebut. Maksudnya diceritakan sekolah itu dibina pada bila, kawasan sekolah tu macam mana. Jadi perenggan pertama ni menceritakan tentang sekolah. Jadi kita tengok pada muka surat yang keempat. Kita tengok, sekolah ini dibina pada 1 Disember 1951. Warna hitam. Warna merah terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Jadi kalau murid-murid tengok, ada warna merah dan warna merah itu berada di bawah perkataan sekolah ini dibina. Maksudnya, ini adalah perenggan yang pertama. Sebab, kalau kita tengok balik, perenggan yang pertama menjelaskan berkenaan dengan sekolah. Jadi, kita isikan ayat yang berwarna merah itu pada bahagian kosong di perenggan yang pertama. Jadi jom kita isi bersama-sama. Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Disember 1951. Sekolah ini terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok-pokok bunga. Okey, jadi kita sudah selesai. Kita sudah selesai pada perenggan yang pertama. Kalau kamu tengok, cikgu ada letak simbol. Simbol segitiga. Jadi simbol segitiga itu diletakkan pada simbol ruangan kosong yang ada simbol segitiga juga. Jadi kita teruskan pula pada perenggan yang kedua. Jom kita baca. Penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Selain itu, sekolah ini juga dapat ruangan kosong. Jadi kita cuba tengok, perenggan kedua ni menceritakan tentang apa murid-murid? Ya, betul. Ia menceritakan berkaitan sekolah tersebut. Kalau tadi dia cerita tentang sekolah, perenggan pertama. Perenggan kedua ini menceritakan tujuan.
sekolah tersebut. Jadi kita tengok mana tujuan pada muka surat keempat. Ada tujuan dibina, titik bertindih, membasmi buta huruf, ayat yang diwarnakan dengan hitam, menyediakan tempat murid belajar, ayat yang diwarnakan dengan merah. Jadi kita sudah fahamlah, ayat yang diwarnakan dengan merah diisi pada ruangan kosong tersebut. Jadi cikgu letakkan simbol petak di bahagian ini. Jadi jom kita isi bersama. Penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Selain itu, sekolah ini juga dapat menyediakan tempat murid belajar. Jadi kita sudah selesai pada perenggan yang kedua. Jom kita pergi pada perenggan yang ketiga. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti ruangan kosong. Murid-murid sekolah kebangsaan Lanai mempunyai ruangan kosong. Kalau murid-murid lihat, terdapat dua maklumat dalam perenggan yang ketiga. Yang pertama, dia menceritakan tentang kejayaan sekolah. Yang kedua, dia menceritakan berkaitan murid-murid di sekolah tersebut. Jadi ada dua isi yang kita boleh isi. Jadi jom kita selesaikan dulu pada ruangan yang pertama. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti ruangan kosong. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang pertama di perenggan yang ketiga ini, ia menjelaskan berkaitan dengan kejayaan. Jadi kita tengok pada muka surat keempat ini. Kejayaan ada di sebelah kotak tujuan dibina. Jadi ada kotak kejayaan. Jadi di situ ada dua ayat yang diwarnakan dengan merah, iaitu johan pertandingan tilawah Al-Quran dan johan pertandingan bicara berirama. Tapi murid-murid, macam mana kita nak isi sedangkan di situ hanya ada satu ruangan sahaja. Tetapi di kotak kejayaan tu ada dua ayat. Macam mana murid-murid? Senang sahaja. Kita hanya perlu tambah kata hubung. Jadi sama-sama kita tambah. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti johan pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah Baling 2014 dan johan pertandingan bicara berirama peringkat negeri Kedah 2014. Maka selesailah ayat pertama perenggan ketiga kita. Jadi cikgu letakkan simbol awal. Okey, kita teruskan kepada ayat yang kedua, perenggan ketiga kita. Murid-murid sekolah kebangsaan Lanai mempunyai ruangan kosong ni. Jadi apa yang kita patut isi di ruangan kosong ini? Kita tengok isi dia, penceritaan dia berkenaan dengan murid-murid. Jadi kita tengok pada muka surat yang keempat. Murid-murid rajin dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Jadi kita sudah jumpa jawapan yang sesuai pada ruangan kosong yang keempat. Jadi kita hanya perlu isi sahaja. Jadi cikgu letakkan simbol tambah. Jom kita baca bersama-sama. Murid-murid sekolah kebangsaan Lanai mempunyai semangat juang yang tinggi. Betul murid-murid. Pandai. Kita teruskan pada perenggan yang terakhir. Semua murid berikrar. Diceritakan tentang murid berikrar. Kita tengok pada muka surat keempat. Kita sudah tahu dah jawapan yang mana kita boleh isi. Tetapi murid-murid, kita ada masalah yang sama. Ada dua ayat tetapi hanya ada satu ruangan kosong. Jadi macam mana? Sama sahaja dengan kejayaan itu tadi. Kita hanya perlu tambah kata hubung, iaitu perkataan dan. Jom sama-sama kita isi. Semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan dan akan mengekalkan kecemerlangan. Maka dengan itu selesailah semua kotak-kotak ini ataupun ruangan-ruangan kosong ini semuanya telah berjaya diisi. Okey, jom murid-murid bersama dengan cikgu kita baca dengan jawapan-jawapan yang telah kita isi. 1, 2, 3. Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Disember 1951. Sekolah ini terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok-pokok bunga. Perenggan yang kedua. Penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Selain itu, sekolah ini juga dapat menyediakan tempat murid belajar. Perenggan yang ketiga.
Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti Johan Pertandingan Tilawah Al-Quran peringkat daerah Baling 2014 dan Johan Pertandingan Bicara Berirama peringkat negeri Kedah 2014. Ayat yang kedua, penggan yang ketiga. Murid-murid Sekolah Kebangsaan Lanai mempunyai semangat juang yang tinggi. Semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan dan akan mengekalkan kecemerlangan. Yeay! Alhamdulillah, kita sudah berjaya membaca dan mengisi semua ruangan kosong. Okey, baik murid-murid. Jadi, itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, cikgu harap kamu semua faham akan apa yang telah cikgu terangkan dalam video ini. Jadi, kalau kamu tak faham ataupun kurang faham, kamu boleh ulang sahaja video ini. Okey, murid-murid. Untuk tugasan yang seterusnya, kamu boleh siapkan buku aktiviti 2, muka surat 4 sehingga 5. Siapkan dan hantar hasil tugasan kamu secara peribadi kepada cikgu melalui WhatsApp. Okey, boleh WhatsApp sahaja cikgu. Ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Okey? Cikgu nak selewat-lewatnya pada hari Jumaat. Okey, baik murid-murid. Tetapi kalau kamu ada masalah ataupun ada sebarang kekangan ataupun tak sempat nak buat, bagi tahu saja cikgu. Okey, baik murid-murid. Jadi itu sahaja, cikgu ucapkan terima kasih. Selamat berjumpa pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Cikgu doakan kamu semua sentiasa dalam keadaan sihat, sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.